Cuma kita kena ingatlah jangan balik besok wajak Ustaz Asri kata dalam kuliah dia berhubung dengan wahyu ni suara Allah Ta'ala sekolah ceng berat. Jangan. Itu gambaran yang kita tidak reti makna dia. Jangan balik ayat. Ini selalu jadi kontroversi ni. Lain yang guru sampai kemudian kita balik ayat surah Mekah. Ustaz Asri kata suara tu hanya sekolah ceng berat kita. Cari Ustaz Asri malam kan. Nanya. Kena faham boleh. Sebab itulah pemahaman. Jadi kita rehat. Cuba kemukakan soalan kalau ada. Muslimin dan muslimat pun sila. Ada sebenarnya soalan tu tapi tak usah malu lah, tak usah malu. Berhubung dengan wahyu ni. Ini adalah benda ada kait-mengait dengan akidah. Pada pandangan saya lah. Soal wahyu ni, soal akidah juga. Kalau tak ada, akan datang ni saya tak bagi rehat lah. So, Ustaz Asri terus jalankan bahas dia. Saja merugikan masa kita. Dia kepada nabi-nabi yang sebelum rasul-rasul terdahulu pun wahyu ni turun dalam keadaan beginilah. Begitu. Dalam 7 keadaan ini. Mungkin tidak sepenuh ke-7 tapi salah satu lah. Salah satu. Ya? Tapi boleh jadilah antara 7. Yang Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa AS di bukit, di lembah Tursina. Adakah masuk dalam maksud min wara'i hijab juga? Min wara'i hijab. Jadi min wara'i hijab ni bukan maknanya di luar alam rendah ni, alam biasa ni, tidak. Dalam ni pun boleh jadi min wara'i hijab. Jadi wa kallam Allah Musa taklima, tu maknanya min wara'i hijab. Min wara'i hijab. Tapi maknanya dengan bahasa dia betul. Dengan bahasa dia betul. Maksudnya bukan melalui Jibril, bukan terjemahan, bukan apa, tidak. Di antara nabi-nabi yang disebutkan itulah Nabi Musa lah. Maksudnya keistimewaan dia. Jadi yang kita disebut hari ni Quran ni kalamullah. Dalam takrif mana? Itu panjang. Quran tu kalamullah. Panjang pula tu. Banyak tu. Kena suku pula. Kita takut manusia memahami bahawa inilah kalam Allah. Tidak. Allah Ta'ala kata inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum. Tidak. Kalam Allah yang sebenarnya maknanya tidak gitulah, tapi hakikatnya gitu. Kalau dalam bahasa manusia. Gitu. Gitu. Injil pada Nabi Isa lah gitu. Gitu. Dia turun sekaligus. Tidak sekaligus. Mana bila-bila diperlulah. Kalau macam Nabi Isa tu dia bagi kitab. Bagi kitab Injil tu suku hak masalah wahyu yang diberikan kepada dia secara berasingan tu suku pula. Suku. Pada nabi-nabi ni dia dapat wahyu semualah dalam bentuk kitab tu suku. Sebab kita lah Quran ni suku, tapi bukan makna Quran itu saja wahyu, yang lain-lain pun wahyu juga. Maknanya wahyu lain itu sama dengan Nabi lah. Cuma dalam sama dengan Sama. Dari segi penurunan kitab tu bezalah dia sekaligus kan. Penurunan kitab. Kita ni tidak, Quran ni tidak sekaligus. Kepada Nabi lah tidak sekaligus. Kepada Nabi. Itu sekaligus. Tu macam-macam pendapat lah. Panjang pula. Muslimat raja tanya, Muslimi mana? Kata tak ada. Kalau tak ada, kita nak teruskanlah.
Kita masih ada lagi berbaki lebih kurang 20 minit. Ada soalan? Jadi saya minta Ustaz Asli teruskan ke kuliah beliau untuk melengkapkan masa kita. Seterusnya, masalah berat wahyu, berat gapo ni sebenarnya dia satu perkara yang nisbi, yang kita mungkin tak serupa orang ni, tak serupa. Jadi orang ni dia berasa berat, orang ni tidak berasa berat. Jadi nak mudah fahamnya, ada beberapa kisah yang disebutkan. Ada seorang alim tu, ahli hadis ni, dia nak pergi terima sanadnya daripada seorang tok guru. Sanad dia ada dah, dia nak terima sanad daripada seorang Bukhari lah. Apabila dia berdepan dengan tok guru, suruh baca lah, dia nak ijazah, nak bagi ijazah, dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim, babun kaifa kana badul wahyi, sampai habis tajuk tu lah. Nak masuk hadis tu senyap, tak lagi senyap. Lepas tu tok guru tu kata, dia ni tok guru dah juga, kau nak pergi terima ijazah ni, dia suruh baca. Kalau tidak baca sah hadis, macam mana nak ijazah? Sekurang-kurangnya sah, tak boleh baca, sakut. Bila tak boleh baca tu, saya tak boleh ijazah lah, katanya. Balik gitu, apa jadi lagu tu? Ni sebenarnya dia nak menggambarkan Allah SWT buka kepada orang ni pada masa-masa tertentu. Ketika tu Allah SWT buka kebesaran wahyu hadis kepada dia, sehingga jadi tak terkata, tak boleh nak sebut, tak boleh nak ungkapkan. Seperti seseorang tu, maknanya kita orang Islam lah, kalau kita ni dalam jiwa kita ni kuat sangat ni, kasih kepada Allah SWT, tauhid tu kuat sangat, syirik ni kita tolak, tiba-tiba orang suruh kata Allah SWT tu gini-gini, syirik lah, melambangkan, menunjukkan syirik lah, nak kata tak terkata. Pasal apa? Besar, berat. Berat. Kadang-kadang Allah SWT beri orang biasa cara biasa. Orang ni baca Quran siapa menangis-nangis, tak boleh nak baca, sedu-sedu. Ada orang baca siapa mati, rebah mati. Apa yang kita baca tak ada apa satu? Apa yang kita baca tak ada apa satu? Tapi dari satu segi mujur juga kalau lagu tu tak jadi kerja. Sebab itulah Allah SWT beri kepada umum, secara umumnya dia tidak bagi jadi beri nampak tu dak. Beri nampak. Orang yang ahli gapo-gapo, dia dengan faham dia baca tu kan, dia merasai, padahal lafaz tu la je, ayat tu la, huruf tu juga. Tapi apa ya sastrawan tu kalau dia baca, dia menjiwai siapa dia menangis. Kalau buku biasa ni pun apa ya, kadang-kadang kita baca buku siapa kita menangis. Quran tidak pula gitu, sebab kita tidak faham, kita tidak menjiwai benda. Tapi Quran dia bukan sekadar faham saja. Kalau Allah SWT beri kepada seseorang itu faham yang lebih daripada faham makna ni, dia baca Quran pun dia akan berasa gitu juga, walaupun dia tak faham. Itu benda yang lain lagi, benda yang lain lagi. Sebagaimana kalau seorang kekasih lah, yang sayang kepada kekasih, dia tengok surat walaupun dia tak kerti baca pun, cukup dah bagi dia. Cukup dah bagi dia. Gap dia, gap dia, tak apa, terima berlaku. Dia akan buat dengan sebaik-baiknya. Itu iman. Itu beza tu. Pasal ada iman, tak faham pun syukur tu, sekarang tu. Ada juga orang faham tapi tak ada iman tadi, tak jadi apa, tak jadi apa juga, tak ada nampak kebesaran dia, tak ada nampak nak buat, tak ada. Itu dia kedudukan benda ni, dia nisbi lah. Nisbi, kita nak kata berat tu, kepada orang yang faham dia berasa berat, kepada orang yang tak faham dia tidak berasa. Tapi molek juga, Tuhan tidak buka belakang tu. Kalau tidak, kita akan bau dalam dunia ni hak busuk, sebab banyaknya busuk. Kalau hidung ni Tuhan tidak hakkan, kalau telinga ni Tuhan tidak hakkan, sampai dalam tidur pun, supaya Nabi ni dalam tidur pun mimpi dia tu, supaya wahyu dah, wahyu tak ada beza, tidur dengan tak tidur. Kalau mari lagu tu kepada kita berat, dengar habis segala hak dalam dunia ni pada ketika tidur, berat. Allah SWT hakkan, tak nampak air ni sana ni, benda-benda yang menyebabkan kita jadi rasa geli, gelemat, tak lalu, tak nampak. Padahal benda tu ada. Syaitan, jin ada sekeliling, malaikat ada, tak nampak. Kalau nampak boleh jadi tak ada kerja pula kita je.
Tak ada kerja.